إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang, yang mana ayat ini kalau tuan-tuan buka pada surah Al-Baqarah daripada ayat 282, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat ini tentang satu benda. Apa dia tuan-tuan? Benda itu ialah berkaitan dengan hutang piutang. Ayat yang paling panjang ini Allah khususkan, Allah ceritakan, Allah gambarkan dan Allah bagi penerangan yang panjang lebar berkaitan dengan hal hutang piutang. Maka tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita berkaitan dengan cerita satu orang lelaki Bani Israel yang berhutang dengan satu orang lelaki yang lain berjumlah 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara rajulan min Bani Israil sa'ala ba'da Bani Israil an yusfilahu al-fadina faqala i'tini bi syuhada'i ushhiduhum faqala kafa billahi shahida qala fa'tini bil kafil qala kafa billahi kafila qala sadaqta fadafa'aha ilayhi ila ajalin musamma faqaraja fil bahr فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه لأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنفقها فأدخل فيها 1000 دينار وصفحة منه إلى صاحبه ثم ذجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك
wa sa'alani syahida faqultu kafa billahi syahida faradiya bik wa inni jahadtu wa inni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilayhi alladhi lahu falam aqdir wa inni astawdi'ukaha farama biha fil bahr hatta wajalat fi summa ansarafa wa huwa fi dhalika yaltamisu markaban yakhruju ila bilali fa kharaja ar-rajulu alladhi kana asfalahu yanzuru la'allahu markaban qad jaa bimali fa iza bil khashibati allati fiha al-mal فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصفيحة ثم قدم الذي كان أسفله فأتى ب1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طالب مركب لآتي بالمال فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك إني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف ب1000 dinar rashidan atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, tuan-tuan, hadis ni panjang sikit tetapi cerita dia ataupun pengajaran dia tuan-tuan cukup menarik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi cerita tentang ada satu orang lelaki, kata Abu Hurairah. Nabi kata ada satu orang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang dia berhutang dengan satu orang lelaki lain daripada Bani Israel juga. Yang jumlah hutang tu berjumlah 1000 dinar. Berjumlah 1000 dinar. Tuan-tuan, kalau ikut kiraan hari ni, dinar yang paling tinggi nilai dia, banyak negara yang pakai dinar. Dinar yang paling tinggi di nilai dia adalah dinar Kuwait. Satu dinar Kuwait haji bersamaan dengan 14 ringgit kita. Cukup tinggi. Bahkan daripada segi nilai duit pun, depa lah nilai duit yang paling tinggi hari ini. Bukan euro, bukan dolar, bukan. Yang paling tinggi adalah dinar Kuwait. Satu dinar Kuwait bersamaan dengan 14 ringgit. Kalau dinisbah dengan 1000 dinar ataupun kiraan dinar Kuwait hari ini bersamaan dengan jumlah 14,000 ringgit. Laki tadi itu berhutang dengan kawan yang dia pinjam tadi itu berjumlah lebih kurang 14,000 ringgit. Lebih kurang 14,000 ke 15,000 ringgit macam tu. Maksudnya bukan jumlah yang sikit. Satu jumlah yang cukup banyak. Maka kawan yang bagi hutang tu, kata Nabi SAW, kawan yang bagi hutang tu berkata kepada kawan yang minta hutang. Bila kawan tu nak main minta hutang kepada dia, dia pun kata, "I'tini bi syuhada'i ushhiduhum." Dia kata, bawa mai kepada aku saksi untuk aku nak gunakan saksi ni kalau jadi apa-apa. Apa kawan yang nak ambil hutang ni jawab? Dia kata, "Kafa billahi syahida." Dia kata, cukuplah Allah sebagai penjamin, cukuplah Allah sebagai saksi aku. Kawan ni dia tak mau ataupun dia tak buat mai siapa-siapa sebagai saksi. Dia kata Allah sebagai saksi aku. Maka lelaki yang bagi hutang tadi pun kata, kalau macam tu bawakan kepada aku fa'tini bil kafil.
bawa mai kepada aku penjamin ataupun sesuatu benda sebagai jaminan. Maka jawab laki yang nak minta hutang ni, dia kata apa? Kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Tak ada benda yang aku nak letak sebagai gadaian, sebagai penjamin, melainkan Allah lah sebagai penjamin. Maka kawan yang bagi hutang tadi, dia kata apa? Qala sadaqta. Kalau macam tu betul lah apa hang kata. Memang Allah itu sebaik-baik saksi, memang Allah itu sebaik-baik penjamin. Fadafa'aha ilaihi ila ajalil musamma. Maka tuan-tuan, laki dengan orang yang bagi hutang dengan pemberi hutang tadi ni, depa dua pun bermuamalah, buat satu rundingan bincang untuk bagi hutang, terima hutang dengan satu tempoh yang telah ditetapkan. Dalam hadis sebut ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang ditetapkan. Baik. Kemudian tuan-tuan, nak dijadikan cerita, bila lelaki yang dapat duit yang dia pinjam tadi ni, maka lelaki tadi pun dia guna duit tadi ni, dia pi sebarang lah. Dia gunakan duit dia tadi ni, dia pi kepada kerja-kerja yang dia nak buat. Bawa duit tadi, dia guna, dia pi sebarang laut, dia guna duit tadi ni, dia buat segala kerja-kerja dia. Summal tamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi li ajalil lazi ajal. Dia guna duit tadi, dia pakai duit tadi, dia bawa satu kapal, dia menggunakan satu kapal untuk sampai di seberang sana. Tuan-tuan, sampai saat sepatutnya tarikh untuk dia nak selesaikan hutang dah. Dah nak dekat dah tempoh dengan tarikh dia nak kena langsaikan hutang dia. Bila dia tengok tuan-tuan, bila dia selesai dia punya urusan dia, selesai dia punya kerja dia, dia cari kenderaan, dia cari kapal, dia cari mana-mana sampan bot yang boleh dia guna untuk dia patah balik dekat rumah orang yang dia pinjam duit tadi. Dia duk cari tak jumpa. Nak tumpang kawan ni tak boleh penuh, nak tumpang kawan ni tak boleh, kapal kecil nak tumpang kawan ni. Kira semua kenderaan yang dia jumpa barangkali semua penuh dan dia tak berjaya untuk tumpang depa ni semua. Tak boleh nak tumpang. Bila jadi macam tu, dia langsung tak jumpa sebarang kenderaan untuk dia guna, untuk dia nak tumpang. Tuan-tuan, maka pada masa tu apa dia buat tuan-tuan? Maka dia pun apa dia buat? Falam yajid markaban, oleh kerana dia tak jumpa satu pun daripada kenderaan, fa akhaza khashaba. Maka kata Nabi SAW, dia ambil sebatang kayu. Fanaqaraha, maka dia lubangkan kayu tu. Dia buat lubang dekat kayu tadi. Dia buat lubang dekat kayu tadi tu. Kemudian apa dia buat? Fa'adqalaha fiha dinar. Maka dia ambil kayu tadi, dia lubangkan kayu tadi, lepas tu dia sumbat alfa dinar, 1000 dinar yang dia hutang dekat kawan tadi. Bila dia ambil 1000 dinar tadi, dia sumbat, lepas tu wasafihatan minhu ila sahibi, dan dia tuliskan sepucuk surat, dia letakkan dalam kayu tadi. Dia buat apa tuan-tuan? Dia jumpa kayu, dia korek lubang, dia bubuh 1000 dinar, dia letak satu surat, satu tulisan dalam tu, bubuh dalam tu. Lepas tu apa dia buat? Dia palam balik, dia tutup balik lubang kayu tadi bagi elok. Lepas daripada tu dia pergi tepi laut. Tuan-tuan, bila dia pergi tepi laut, dia berdoa ataupun dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Dia kata, Allahumma innaka ta'lamu inni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, dia kata, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku ada berhutang dengan kawan aku sebanyak 1000 dinar. Dia kata, ya Allah, engkau tahu aku ni berhutang dengan satu orang. Aku ni ada nak kena sampaikan hutang aku kepada satu orang. Maka
Fasa'alani kafilan. Dia minta kepada aku untuk aku bawakan kepada dia seorang penjamin. Maka aku kata kepada dia, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Faradiya bi. Dia setuju dengan apa yang aku cakapkan. Kemudian wasa'alani syahida. Dia minta pula kepada aku, bawakan kepada aku seorang saksi ataupun beberapa orang saksi kepada aku. Maka aku pun kata, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai orang yang boleh, sebagai satu benda yang boleh menjadi saksi. Faradiya bi. Maka dia pun bersetuju dengan aku. Fa inni jahadtu an ajida markaban ab'athu alaihi alladhila. Maka dia pun kata, ya Allah, oleh kerana tu aku dah usaha dah, aku dah pulun dah, aku dah cari dah kenderaan, mana-mana tunggangan untuk aku guna nak sampaikan hutang aku kepada dia. Falam aqdir, tetapi aku tak jumpa, aku langsung tidak menemui sebarang kenderaan untuk aku sampai kepada dia. Wa inni astau'iduka bih. Maka kata lelaki ni, sesungguhnya aku mengharapkan, aku titipkan wang ini, aku bubuh wang duit ini masuk dalam kayu ni, aku harap kayu ataupun duit ini boleh sampai kepada dia dengan berkat daripada engkau ya Allah. Maksudnya apa? Lelaki ni mengharap sungguh. Dia bubuh duit masuk dalam kayu, dia pi tepi laut, dia berdoa minta Allah bantu dia. Lepas tu apa dia buat tuan-tuan? Dia pun lempak kayu tadi di tengah laut. Dia lempak kayu tadi, lempak pi duduk tengah laut. Baik. Faqaraja ar-rajulu alladhi kanat asfalahu yanzuru la'alla markaban qad jaa bimali. Pada hari yang sama tuan-tuan, laki yang bagi hutang tadi, laki yang bagi hutang kepada kawan dia 1000 dinar tadi ni, bila dah sampai masa tempoh, dia pun keluar daripada rumah dia. Dia tengok-tengok, kut-kut ada kenderaan, ada siapa-siapa yang akan singgah mai di rumah dia. Kerana dia tahu laki yang bagi hutang, laki yang minta hutang daripada dia tadi tu, mesti akan bagi hutang tu, mesti akan bayar mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Maka laki tadi pun keluar. Dia tengok kiri kanan, tengok, dia kata tak ada siapa. Dia tak nampak siapa pun. Maka dia pun keluar, berjalan pi depan lagi. Bila dia berjalan pi tuan-tuan, fa iza bil khashabatil lati fihal mal. Bila dia pi depan lagi, maka dia tengok, tiba-tiba dia nampak ada sebatang kayu. Ada sebatang kayu yang mana kayu tu dia tengok dan dia ambil. Fa akhazaha li ahlihi hataban. Dia ambil kayu tu dengan tujuan untuk nak bagi kepada keluarga dia, untuk keluarga dia guna sebagai kayu api. Biasalah orang dulu nak bakar, nak guna untuk nak buat masak dan sebagainya, maka dia ambil kayu. Maka lelaki tadi bila jumpa kayu duduk depan mata dia, ada sebongkah kayu yang boleh guna untuk keluarga dia, maka dia pun ambil kutip kayu tadi, buat balik di rumah. Tuan-tuan, nak dijadikan cerita, bila sampai di rumah, dia pun belah kayu tadi. Dalam hadis sebut, bila dia belah kayu tadi, maka dia mendapati di dalam kayu tu ada apa? Ada 1000 dinar dan ada sepucuk surat kayu yang telah dikirimkan laki yang ada di seberang laut sana. Kayu tu sampai kepada dia dalam keadaan elok, dalam keadaan baik. Dalam tu masih ada lagi 1000 dinar dan masih ada satu surat, sepucuk surat yang ditulis oleh laki tadi. Tuan-tuan, pendek cerita, tak lama selepas daripada tu, setelah beberapa hari selepas daripada tu, orang yang berhutang tadi tu, dia mai semula. Dia bila dah jumpa kenderaan, dia jumpa dah tunggangan kenderaan untuk dia nak patah balik mai kepada kawan yang bagi hutang tadi, maka dia mai. Dia mai dalam keadaan bawa juga 1000 dinar. Hak 1000 dinar dia buh dalam kayu tu, dia pun tak tahu.
harapan sama ada nak dapat ke tak dapat ke, wallahu a'lam. Dia tak tahu. Tapi dia mai kepada lelaki yang tadi ni, kawan yang bagi hutang kat dia, dia bawa balik dengan 1000 dinar dia bawa mai. Maka dia berjumpa dengan lelaki tadi. Bila dia berjumpa dengan lelaki tadi, maka dia pun sebut. Dia kata kepada lelaki tadi, dia kata, wallah, dia kata demi Allah, aku sentiasa bersungguh-sungguh mencari kenderaan, dia kata. Dia kata, aku nak habaq kat hang, betul-betul dia kata sungguh-sungguh aku ni betul-betul nak bayar balik hutang yang aku hutang dekat hang. Aku bukan sengaja lengahkan masa, aku bukan sengaja ralik-ralik, aku bukan tangguh tak mau bagi. Tak, dia kata. Aku betul-betul, cuma pada masa tu aku ada masalah, dia kata. Aku duduk di seberang laut, aku nak naik kenderaan tapi tak ada satu pun kapal, bot, sampan kenderaan yang boleh aku tumpang, boleh aku naik, tak ada langsung, dia kata. Aku cari, langsung tak ada. Aku tak jumpa langsung. Tuan-tuan, apa kata lelaki yang bagi hutang tu? Maka lelaki yang bagi hutang tu pun dia kata kepada kawan yang bagi hutang, kepada kawan yang terima hutang. Dia kata, apa dia sebut? Dia pun sebut dalam hadis. Dia kata, hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in? Adakah satu hari ketika mana hari patutnya kamu kena bayar hutang, kamu hantar kepada aku satu benda? Laki yang bagi hutang tadi tanya kepada kawan tu, hal kunta ba'asta, adakah kamu hantar, kamu kirim ataupun kamu post satu benda ilayya kepada aku bi syai'in, sesuatu? Ada ke tak ada? Hari masa hang janji sepatutnya hang kena bayar tarikh sekian-sekian. 2 minggu punya janji, sebulan punya janji sepatutnya hang bayar. Cukup sebulan tu hang ada kirim satu benda, ada ke tak ada? Maka kawan yang terima hutang tadi, yang minta hutang tadi, dia jawab. Dia kata, qala ukhbiruka inni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi. Dia kata, macam aku habaq tadilah, dia kata, aku cari dah kenderaan, aku cari dah mana-mana benda yang boleh aku guna untuk aku sampai kepada hang, tetapi aku tak berjaya jumpa mana-mana kapal, mana-mana kenderaan, mana-mana sampan pun untuk aku sampai kepada hang. Sebab itulah aku tak boleh bayar hutang. Dia ulang macam tu. Tuan-tuan, maka lelaki tadi ni pun jawab. Dia kata, qala fa inna allaha qad adda anka alladhi ba'asta fil khashaba fansarif bi alfi dinar rashidan. Dia kata, kalau hang nak tahu, dia kata, sebenarnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada aku apa yang engkau utuskan di dalam sebatang kayu. Laki ni kata, kalau hang nak tahu, sebenarnya hang pernah bubuh dalam satu kayu 1000 dinar, dalam tu ada sepucuk surat hang kirim kepada aku. Kalau hang nak tahu, kayu tu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah sampaikan kayu tu kepada aku. Allah dah sampaikan kayu tu kepada aku. Maka kata lelaki tadi, fansarif, hang baliklah, ulanglah, ma'a alfa dinar, bersama dengan 1000 dinar yang hang nak bawa mai, yang hang nak kirim bagi kepada aku, rasyidan, dengan sebaik-baik. Tuan-tuan, laki ni kata apa? Hang tak payah bagilah 1000 dinar. Allah dah sampaikan kiriman yang hang kirimkan kepada aku. 1000 dinar, 14,000 ringgit ni hang ambil baliklah, sebab aku dah dapat dah duit yang hang kirimkan kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa? Yang pertama, tuan-tuan, hadis ni nak ceritakan kepada kita tentang berhutang. Pertama, tuan-tuan, bila kita sebut berkaitan dengan hutang, hutang ini memang satu benda yang dibenarkan dalam Islam, tetapi tak digalakkan untuk kita buat selagi mana
kita bukan orang yang betul-betul berhajat kepada hutang. Bermakna selagi mana kita ni boleh elak daripada berhutang, selagi mana kita ni tidak perlu kepada berhutang, selagi mana kita tidak berhajat kepada hutang, maka kita tak perlu berhutang, tak payah berhutang. Itu yang sebetulnya. Kadang-kadang ada orang dia sengaja pergi cari hutang. Dia sengaja pula nak menambah-nambah hutang dia, nak menambah-nambah tanggungan demi tanggungannya, sedangkan dia tak perlu. Orang yang berhutang ini melainkan dia betul-betul perlu kepada hutang, maka digalakkan untuk dia berhutang. Sekiranya tak perlu kepada hutang, dia ni tak berhajat pun kepada hutang, dia ni kalau tak hutang pun tak ada masalah, maka tidak digalakkan orang macam ni untuk berhutang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, apabila kita sebut berkaitan dengan hutang, kita perlu ingat, apabila orang yang berhutang, maka dia tidak boleh ambil lengah, tak boleh ambil sambil lewa dengan hutang piutang yang dia buat, yang dia laksana. Kerana hutang ini mampu menyebabkan dia ini terkandas, mampu menyebabkan dia ini tersangkut sebelum masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, ketika mana semua manusia yang berjaya melintasi titian sirat, sebelum daripada masuk dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan tangguh lagi kepada orang-orang yang masih lagi belum menyelesaikan hutang dia dengan orang. Kita pun tahu, tuan-tuan, banyak hadis yang menceritakan sebut berkaitan dengan orang yang berhutang. Hatta orang yang mati syahid pun, walaupun dia mati syahid, dia tetap ditangguh, tetap digantung keadaan dia selagi mana hutang dia belum selesai. Sebab itu, tuan-tuan, tak kiralah sekecil mana pun hutang, dia tetap dikira hutang, apatah lagi dengan jumlah yang besar. Tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian besar daripada kita, maaf cakap, dia kadang-kadang dia buat mudah. Dia kata, tak apalah, RM10 je, RM5 je, RM3 aja, RM30 aja, RM50 aja, RM100 saja, tak kira berapa jumlah pun, hutang tetap hutang dan kamu kena langsaikan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, ada satu pepatah yang menyebut, ada satu kata-kata hikmah menyebut, dalam manusia ini berapa ramai yang jatuh hanya menyebabkan, dalam manusia ini berapa ramai yang jatuh hanya disebabkan kerikil ataupun batu kecil. Berapa ramai yang tersadung disebabkan kerana batu kecil. Bukan dia terjatuh, tersadung kerana batu yang besar. Maksudnya apa? Orang boleh nampak batu besar, dia nak jalan boleh nampak batu besar, dia boleh elak. Tapi berapa ramai yang tergeleceh, yang jatuh, yang silap, yang akhirnya luka kerana batu-batu yang kecil. Nak abangnya apa, tuan-tuan? Kadang-kadang benda yang kecil, benda yang remeh, benda yang mudah, benda yang sikit, ramai daripada kalangan kita ambil mudah, ambil sambil lewat. Tuan-tuan, yang ketiga daripada hadis yang boleh kita baca, yang kita baca ini, boleh kita ambil pengajaran apa? Bagaimana yang kata hutang ini sangat dituntut untuk kita membayar dengan kadar segera. Kita yang berhutang, tuan-tuan, kita kena bayar dan usaha untuk bayar. Dan apabila kita berhutang, mesti kita tanam azam, aku akan bayar hutang piutang aku. Aku akan usaha untuk bayar segala hutang-hutang aku. Tuan-tuan, sebab apa? Saya nak mengajak tuan-tuan untuk tuan-tuan bayang satu benda. Tuan-tuan, kita ketika mana kita hutang, kita yang barangkali ada anak ramai, ada yang ada anak yang ada harta banyak, ada doktor, ada lawyer, ada peguam, ada dan sebagainya, macam-macam ni. Bila kita meninggal dunia, kita mengharapkan waris kita, anak-anak kita, mereka lah yang tolong langsaikan hutang kita. Tuan-tuan bayang, tiba-tiba bila kematian kita, sebaliknya pula berlaku. Anak-anak kita, menantu-menantu kita yang ramai ni, tak ada siapa pun yang mempedulikan hutang kita.
Macam mana keadaan kita pada masa itu? Bahkan kalau dia tahu pula kita ni ada harta yang banyak, kemudian harta yang banyak tu pula kalau ikutkan wasiat, kalau ikutkan daripada pusaka ataupun faraid nak diagih-agihkan, tiba-tiba tahu pula kita ni ada hutang yang banyak, maka anak-anak tadi dia tak mau ambil peduli, tak mau ambil tanggungjawab. Akhirnya bagaimana keadaan kita tuan-tuan? Tertanggung ataupun tertangguhnya hutang kita tadi itu, dan tertangguhnya juga jasad dan keadaan kita kerana hutang-hutang kita. Allahu Rabbi. Sebab itu tuan-tuan, Islam mengajarkan pada ayat 282 surah Al-Baqarah, ayat yang panjang tadi, Islam mengajarkan beberapa benda. Apa yang Islam ajar? Islam sebut apabila kamu berhutang, idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berhutang, maka kamu mesti langsaikan. Apabila kamu berhutang sampai kepada masa yang telah ditetapkan, faktubuh, maka kamu tulis. Sebab itu tuan-tuan, hutang sikit ke, hutang banyak ke, sekurang-kurangnya biarlah ada orang lain tahu. Kita suami, kita hutang, kita bagi tahu kepada isteri kita, abang ada hutang. Abang ada hutang ni. Nanti ni kalau berlaku apa-apa dekat abang, tolong langsaikan hutang. Isteri kita berhutang, maka isteri kita bagi tahu kepada suami. Kita mak ayah berhutang, tolong bagi tahu kepada anak-anak kita bahawa kita berhutang. Anak-anak kita berhutang, bagi tahulah kepada orang yang dia ada tanggungjawab ataupun orang yang bertanggungjawab ke atas dia, berkeluarga dengan dia, supaya orang itu boleh mudahkan urusan dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang sangkut perjalanan dia menuju ke syurga hanya kerana tak lepas hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah, dia lepas. Bersama dengan Allah, urusan dengan Allah selesai. Sebanyak mana pun dosa, sebanyak mana pun dia ditimpa oleh azab, dia selesai. Tetapi hubungan dengan Allah, berapa ramai yang digantung, yang tertangguh, yang menyebabkan akhirnya dia tidak berjaya masuk ke dalam syurga. Tergantung dia antara syurga dan neraka. Tak boleh dia masuk, tak boleh dia sampai, tak boleh dia usaha untuk masuk ke dalam syurga, kerana masih lagi belum selesai hubungan dia dengan manusia. Baik, hadis ini tuan-tuan menceritakan bagaimana sifat amanahnya orang yang nak berusaha untuk bayar hutang. Sebab itu tuan-tuan, dalam himpunan doa Hasan Al-Banna ataupun doa yang kita panggil maksurah, doa yang warid daripada Nabi SAW, yang sangat digalakkan untuk kita baca selepas daripada subuh, selepas daripada asar ataupun sebelum maghrib. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya Allah ya Tuhan, minta doa kepada Allah. Allahumma inna, lupa macam mana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jauhkan minal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, minta jauh daripada takut, wa na'udzubika min ghalibatid daini wa qahrir rijal, dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan terikat daripada hutang piutang. Kita minta kepada Allah jangan terikat daripada hutang piutang. Dan tuan-tuan, ada satu doa yang cukup baik yang boleh kita amal, boleh kita baca, supaya Allah murahkan rezeki, supaya Allah tambah rezeki kita, supaya Allah mudahkan urusan untuk kita melansaikan hutang kita. Apa dia tuan-tuan? Doa ini digalakkan untuk kita baca ketika mana hari Jumaat. Imam yang jadi imam, kita baca kepada makmum-makmum supaya makmum aminkan doa kita. Apa dia doa tu? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika an man siwa. Baca doa ni baik. Baca doa ni banyak-banyak tuan-tuan. Setiap hari daripada Jumaat baca. Tuan-tuan, almarhum Tuan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, pernah anak dia menceritakan kepada kami. Tuan-tuan, satu ketika
Kalau tuan-tuan tahu, almarhum Tuan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia bukannya orang yang buat bisnes-bisnes besar. Walaupun beliau almarhum ni ada 5 pesantren, 5 pondok yang dia buat. Dengan 5 pondok ni tuan-tuan, dia hanya bersumber, berbekalkan hanya dengan menjual kitab-kitab yang dia tulis. Almarhum duit yang dia guna untuk nak taja, untuk nak sara, untuk nak tampung belanja pondok ni, kebanyakannya daripada duit-duit sumbangan orang ramai dan kitab yang dia tulis, yang dia cetak. Tuan-tuan, satu hari ada satu orang lelaki mai tawarkan kepada dia, orang yang baik, nak bagi pinjaman kepada almarhum Tuan Syekh. Tuan-tuan, dengan pinjaman tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan Tuan Syekh Ahmad Fahmi. Dengan berkat doa yang dia amalkan, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, ila akhir doa. Baca sampai akhir, diulang-ulang doa itu dengan yakin Allah akan bantu, Allah akan tolong tuan-tuan. Dengan satu jumlah yang singkat, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam berjaya langsaikan hutang itu tanpa tunggakan walaupun sikit. Tuan-tuan, nak habaknya apa? Kalau betul-betul kita berusaha untuk nak bayar hutang, Allah pasti akan bantu tolong. Tapi kalau betul masa kita terima hutang tu kita tak mau langsaikan hutang, kata Nabi, Allah akan rosakkan untuk kamu nak bayar hutang balik. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir daripada hadis ni boleh kita ambil pengajaran apa? Bagaimana antara lelaki, antara orang yang memberi hutang dengan orang yang menerima hutang ini, kedua-duanya ada sifat amanah dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ada sifat amanah dan sifat takwa. Orang yang menerima amanah, bila dia ada takwa, dia ada amanah, dia akan berusaha bersungguh-sungguh nak bayar balik hutang dia, walau bagaimana keadaan pun. Kalau zaman dulu dengan cara yang kita sebut tadi ni dalam hadis, kalau cara lah ni macam-macam bentuk yang kita boleh buat. Kita boleh telefon, kita boleh buy in, kita boleh hantar dan sebagainya. Itu bukan alasan untuk kita bayar kalau betul-betul kita nak bayar hutang kawan. Dan kepada pemberi hutang juga, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada kita tentang beberapa kebaikan kepada orang yang memberi hutang. Bagi hutang baik dah, sekiranya dia menangguhkan pula tempoh tadi tu. Katalah satu orang pinjam kepada kita 2 minggu, bila cukup 2 minggu dia tak boleh bayar, kita extend tambah. Kita kata tak apalah, tambah lagi masa, extend lagi masa, lagi 2 minggu, lagi cukup, bagi cukup sebulan. Tambahnya tempoh yang kita bagi itu pahala besar kepada orang yang memberi tangguh itu. Begitu juga Nabi SAW sebut kepada orang yang menghalalkan hutang yang dia bagi. Dia bagi hutang kepada kawan tu tak boleh bayar, tak boleh bayar, tak boleh bayar, tak boleh bayar. Dia tangguh, sampailah orang yang bagi hutang tu kata apa? Aku halalkan hutang yang kamu hutang kepada. Maka tuan-tuan, apa yang dia buat, perbuatan yang dia halalkan tadi itu mendapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu betul dah kita buat ketika mana ada kematian, kita sebagai waris, apa ayat yang kita akan sebut? Kita akan kata, sekiranya ada sesiapa yang berhutang dengan ayah saya menghalalkan hutang itu. Sekiranya sesiapa yang masih lagi ayah saya ada hutang dengan beliau, boleh minta tuntut kepada saya, kepada waris-waris yang ada. Kerana apa tuan-tuan? Perlu ingat dan kita ulang sekali lagi. Hutang yang sikit ataupun banyak boleh menyebabkan kita tergantung daripada masuk ke dalam syurga, walau sebanyak mana amalan sekalipun. Dan tuan-tuan, saya ingat ada satu kata-kata yang kawan saya sebut kepada saya. Apa dia tuan-tuan? Kawan tetap kawan, hutang tetap hutang. Maksudnya apa? Hang betul kawan aku, tetapi hutang adalah hutang. Sebab ramai daripada kita, kerana dia kawan kita, kita buat mudah dengan dia.
Tak apalah dia kawan aku, bayar lambat pun tak apa, bayar cepat pun tak apa, bayar bila pun tak apa, dia mati dulu pun tak apa, nanti bayar dekat anak dia. Dah. Kawan tetap kawan, hutang tetap hutang. Kawan satu bab, hutang satu bab. Apabila kamu berkawan, betul-betul kamu berkawan, kamu bayar balik duit kawan kamu mengikut kepada kadar tempoh yang telah ditetapkan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi hadis yang kita baca tadi ini, walaupun hadis yang kita baca ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan hutang tadi itu dengan cara yang agak pelik. Tuan-tuan, kalau kita baca ini semua bantuan daripada Allah. Berkat kesungguhan kawan tadi itu, sungguh-sungguh nak bayar hutang dia. Begitu juga kita tuan-tuan, kalau kita sungguh-sungguh nak bayar, pasti Allah akan tolong dan Allah akan bantu untuk kita lansaikan hutang-hutang tadi ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini, hadis ataupun ayat Quran berkaitan dengan hutang, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Bagi orang yang berhutang, tolong sampaikan kepada anak keluarga kita bahawa kita berhutang, dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu, untuk Allah lansaikan segala hutang-hutang kita, insya-Allah. Kan, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksanakan dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.